dan juga isteri, keluarga, sahabat dan juga keluarga yang tabi'in dan seterusnya, muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dulu dan yang berhenti tadi. Moga-moga percakapan kita, ucapan kita atau majlis tadi dirahmatikan oleh tetamu Allah yang mulia, yang mereka pergi dahulu tetapi roh datang semula ke majlis ilmu. Baik, sedikit pujian kata Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah masih memberi kekuatan kepada kita dan juga memberi kekuatan minda dan juga kemanisan bila kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu, berarti kita berada dalam taman-taman syurga. Jadi maknanya kita kutip segala makanan yang kita akan makan dengan makanan roh ini, dan juga makanan roh ini juga akan digunakan pakai di ujung waktu kita jasad sakit, roh tidak sakit, ataupun berada dalam barzakh dan juga di perjalanan kepada mahsyar. Dan kita naikkan juga sekali kita bagi salam ke atas tetamu-tetamu Allah, iaitu kepada ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ayat qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih afdal bagi salam kubur ini depan kubur, kan? Sebab orang-orang bila kita memberi salam ke atas orang-orang yang beriman yang datang semula ke dunia ini oleh kerana mengikut jejak langkah ataupun akhlak ataupun profesion yang Allah hadiahkan seorang yang paling suci, yang paling syumur, yang lagi abadi, kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikut selangkah demi selangkah, hari demi hari, minggu demi minggu, maka dengan itu Allah akan membersihkan kita, roh kita makin lama makin bercahaya, roh kita makin lama makin ringan. Dan akibat daripada bersih dan juga ringan itu, kita boleh bangun malam dan juga kita boleh solat ataupun beramal ibadah dengan cukup sempurna, dan kemanisan Allah terberi daripada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tajuk kita hari ini ialah tajuk propaganda Yahudi ataupun kekuatan yang Allah berikan kepada Yahudi, keturunan daripada Dajjal, yang meskipun Dajjal itu juga adalah keturunan Yahudi. Panjang juga malam ni, panjang juga nak ambil ke lambat sikit, boleh kan? Boleh kan? InsyaAllah kita tak tahu keturunan dan tak panjang, kita tak tahu dekat mana ayat Quran ni kan? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat daripada surah Al-Baqarah, banyaklah ayat dalam Al-Quran ini yang ditetapkan kepada Yahudi. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي
Ingatlah janjimu kepadaku, nascaya aku penuhi janjimu kepadamu, dan takutlah hanya kepadaku. Dan berimanlah kamu kepada tali Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang pertama ingkar kepadanya. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah kepadaku. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengajarkan kebajikan sedangkan kamu lupa akan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu memikirkannya? Dan mohonlah pertolongan kepadanya, yaitu Allah, dengan sabar dan mengajarkan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmatku yang aku telah berikan kepadamu. Dari aku telah melebihkan kamu daripada semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika seorang pun tiada membela yang lain walaupun sedikit, sedangkan sebarang syafaat dan tebusan tidak akan diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Sadaqallahul Azim. Ayat Bani Israel, ayat Israel, ayat Yahudi, Israiliyat, Yahudi, Nasara, semua sangkut paut dalam keadaan yang Allah simpulkan dalam suratul Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim, itu bermain P7 terus kepada orang-orang Yahudi Bani Israel ini, kejahatan mereka. Dan juga waladdallin, kesesatan ini Allah tuju kepada orang-orang Kristian. Maknanya kita jangan ikut jejak langkah begitu. Baik, tak berai ini bukan tafsir, kita nak masuk ke sini. Baik, sedikit pengertian tentang kadang-kadang kita sebut Israel, Zionis, Yahudi itu siapa dia, kan? Sebenarnya untuk Yahudi ini disebut dalam apa nama bacaan yang kita sebut dari ialah Bani Israel. Israel ini ialah grup ataupun kumpulan ataupun bawah daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian Bani Israel ini ialah keturunan puak-puak selepas daripada itu, Bani keturunan dia, Bani Israel. Kemudian kita bisa jumpa Yahudiyah yang berada di Iran, perkampungan Yahudiyah di satu sudut di tepi sungai, satu kampung yang luas, dan sekarang ini telah mencecah 70,000 orang dalam kawasan itu. Strategi yang cukup kuat untuk meliput kaum Islam seluruh dunia. Situ kawasan yang paling kuat dalam kawasan Iran. Kadang-kadang main-main nampak lagu Islam dari Iran, dari Iran betul kan, tapi tak tengok maknanya kawan baik dengan kawan dia adalah apa namanya Yahudi. Kemudian sebelum kita teruskan apa nama DVD ini, saya sedikit nak sampaikan tentang amal ibadah kita. Kita benci Yahudi ataupun kita tentang habis-habisan orang-orang yang syubhat semua ini. Kita perlu ingat bahawa kehidupan kita seharian ini Allah catat dan rekod daripada dulu, daripada mula kita balik sampai sekarang, sampai ke depan. Jadi kalau kita mula nak pergi ke zuhud, mula nak bertobat ataupun nak membersihkan diri, ataupun ringkas kata maksudnya kita mati tak mau kena siksa. Nampak kan? Tajuk kita ni mati tak mau kena siksa. Bukan hanya setakat kita buat apa yang ilmu fiqh suruh, cukup komplit set bolehlah mati. Belum lagi. Kalau takat fiqh saja, ilmu fiqh saja, ramai orang yang mengamalkan ilmu fiqh masih kena siksa. Contoh, seorang perempuan bila Nabi lalu di sebidang tanah kuburan di Baqi', tengok ada 2 orang kena siksa. Semua orang perempuan. Orang perempuan ni
dia beramal ibadat banyak. Cuma dia kena seksa mutaharah dia. Mutaharah dia. Maksudnya dari segi semayang dia tak tinggal, solat duha dia penuh, solat tahajud dia buat. Tetapi tubuh dia tak wangi, ataupun mutaharah dia tak lepas. Bila dia mati kena seksa. Nampak tak? Bila dia mati kena seksa. Siapa yang beritahu? Rasulullah. Jalan bersama-sama sahabat, tengok-tengok Allah pamerkan, Allah kasyafkan, Allah buka hijab, tengok orang nak seksa. Bukan dekat Nabi SAW saja, bahkan para sahabat ada yang begitu. Sayyidina Ali pun biasa jumpa, Sayyidina Umar pun biasa jumpa. Bukan dekat para sahabat saja. Siapa lagi yang nampak? Adik kepada Imam Ghazali, kan? Adik Imam Ghazali bukan dekat dia tengok orang kubur, tengok abang dia darah penuh dekat jumpa waktu banyak. Abang Imam Ghazali yang orang yang beramal sungguh-sungguh, yang kulit, yang mujtahid lah. Adik dia kasyaf, kalau kita tengok abang ada darah kat baju. Walaupun kita tengok tak nampak, kasyaf dia laku. Tengok rupanya semayang tidak kosong, kotor semula. Nampak tak? Kotor semula. Semayang tinggal tak tinggal, kotor semula. Jadi bila buka tajuk ni, bukan dekat kita, saya sejuk dia. Sejuk hati bahasa nanti nak kena Imam Syafi'i pun tu hati tajuk betul tak aku buat ini kerana Allah. Baik, kemudian bila kita nak pergi ke depan jauh, belakang kena tengok. Bila kita jadi orang yang bertaubat ataupun lepas dari nak pergi ke Mekah, ataupun nak sembang tajuk Yahudi, ataupun nak boykot Yahudi, ataupun kita nak pergi jumpa Allah, mesti kena tengok belakang. Maknanya bila kita bertaubat, taubat ni kembali nasuha bersih, kembali bersih, mesti kena cuci daripada belakang. Hak belakang buat ada ketika sebayang hutang kita dengan manusia, hutang kita dengan masa, hutang kita dengan Allah, mengumpat dengan orang, hutang dekat bank, hutang macam-macam. Hutang ini di sinilah nama dia ialah ilmu yang perlu kita cari, yang perlu kita faham sungguh-sungguh, iaitu untuk tidak menjejak kita bila kita mati nanti. Bila Rasulullah SAW banyak kali jumpa begitu, para sahabat jumpa begitu, orang bernaga ada orang jumpa. Kemarin dulu ada seorang budak pokok bagi salam kat dia. Saya tak jumpa budak tu. Saya pulang rumah ada seorang. Saya kata, saya biasa jumpa tajuk je ni, jumpa maknanya Allah kasyafkan dia budak lagi. Ada setengah orang gila, ada setengah orang yang Down syndrome. Allah gila, saya jumpa tak macam tu. Kadang-kadang dengar orang cakap dekat telinga, tapi orang tak ada. Kadang-kadang mimpi ke Lauh Mahfuz. Ada misalnya saya jumpa ke salah seorangnya imam yang menjadi imam di masjid Pesta apa tu? Sungai Tibur. Imam yang kecil lucu tanya dia. Dia biasa mimpi pergi ke neraka. Kita ambil cerita-cerita ni, pergi jumpa tu, betul tak cerita ni. Ni di antara yang orang Allah memberi kasyaf, Allah memberi sufi berada. Setengah orang sufi tidak ada kasyaf, dan setengah orang kasyaf tidak sufi. Walaupun ada di antaranya orang yang sufi itu kasyaf, ada setengah orang kasyaf itu sufi. Perlu tak mereka kepada kita? Perlu. Kerana apa? Nak semua amalan kita, nak semua ibadah kita, perlu juga orang-orang yang mencari. Nak cari tak jumpa. Nampak tak? Macam saya sebut tadi, nak cari tak jumpa. Orang macam ni dah jumpa tak kenal. Bila kenal tak lagi cakap. Bila dia cakap tak faham. Bila faham boleh ikut tapi tak boleh turut. Boleh faham kan? Contoh maksudnya macam orang wali-wali ya, kita boleh jumpa tapi mohon sungguh kepada Allah, ya Allah, aku hidup di dunia ini, ya Allah, sesungguhnya dulu buat dosa yang begitu banyak. Sekarang aku nak menghadap kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan dosa 1000, 2000, 1 juta, 2 juta, macam mana aku nak pilih? Ya Allah, ketemukanlah bagaimana jalan, bagaimana cara untuk bersihkan diri dengan sungguhnya, supaya aku mati ataupun penghujung hidup aku ini bila mati bersih, supaya aku tidak kena katok ataupun tak kena seksa di dalam alam barzakh. Sekali kena pukul 70 hasta dalam tanah. Sekali kena pukul. Tak ada riwayat kena pukul sekali. Semuanya bertahun-tahun, beratus-tahun kiamat. Sampai kiamat, nampak tak? Jadi bila fiqh ini kita beramal, mesti kena ada tasawuf. Nama kita tasawuf ini ialah bacaan ataupun kiraan di hati. Nampak tak? Bila kita sembahyang Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak tahu itu pada tempat waladdallin, pada tempat kita baca terus macam itu saja. Sedangkan Allah pesan sungguh-sungguh, ya
kita tanya lah, kita nak pergi ke depan, kalau kita ada tinggal solat di belakang, kotor balik. Nah, boleh tak? Kita menangguh senang, kadang-kadang kita nak bunuh senang, kita nak diet itu senang, nak buat buat. Nampak tak? Sebab kita nak pergi ke sufi ataupun nak pergi, boleh nak pergi ke sufi ni? Nak pergi tak? Nak pergi tak? Kita ingat minta kuala, mereka orang alim, mereka orang sufi, mereka orang macam tak. Saya duk try walaupun saya tak sufi, walaupun saya tak kasyaf, tapi tengok duk pergi, duk buat sunah sikit ni, Allah bagi pasal aku seronok, buat amal sikit, pasal seronok, baru berhenti dulu duk tunggu depan tu, seronok lagu ni, buat dekat mimpi ni, rojong tajuk mimpi, pilih, Allah akan bagi jawapan sikit-sikit, walaupun ngaji sikit, dapat banyak, sebagai contoh. Sebagai contohnya macam tajuk mimpi, tengok bila Allah nak bagi jawapan. Selalu kita sebut tajuk mimpi ni nak pergi, selalu kita sebut tajuk mimpi ini ialah permainan tidur. Sedangkan orang sufi, orang kasyaf, orang yang alim, walaupun tak sufi, kadang-kadang baru nak pergi ke sufi, Allah bagi dah rentetan rancau dan nak pergi itu orang sufi kata. Maknanya kalau mimpi, tengok kalau kita faham sunnah Nabi, kalau kita faham sunnah Nabi, Nabi bagi tahu, saya bertemu orang yang lama, dia beritahu kat dia. Dia kata ayam dia seorang guru, seorang ustaz, dia tahu orang pergi umrah. Kemudian ayah dia kena santau, berubat tak lega, berubat tak lega. Ditakdirkan bila saya temu balik di KLA sampai ke sini dalam beberapa jam bersembang, saya pun tak nak sembang, tak saya jumpa ada. Dia boleh orang kita, dia kata ayah saya berubat lama tapi tak lega santau. Kena kasih tahu dulu hampir 10 tahun, tiap-tiap tahun saat adik kena, saat abang kena, bini kena, ayah kena, dia orang tak kena. Dia orang tak kena. Kalau abang pun kena, kan? Dia orang tak kena. Jadi bila tak kena, dia tanya kat dia. Dia kata Ustaz, saya ni ada masalah sikit. Saya pergi tengok orang sakit. Lepas tu saya tak mau pergi tengok ada orang sakit, saya jadi takut. Maknanya takut apa? Dia kata kalau saya pergi tengok orang sakit tu, saya tahu esok dia nak mati pergi rumah. Nampak tak? Saya jumpa ada orang tu hidup lagi. Dah boleh panggil dia main di sini pun. Dia kata boleh tahu dia ada satu masalah yang orang ni ada boleh tahu orang mati dia ke mana. Kemudian dia pergi dua orang kawan ke satu rumah, tengok orang sakit. Pergi ni, dia pergi tengok, dia kata esok pukul 10, 9 minit pagi mati. Nampak tak? Dia sebut begitu. Saya pun tak apa nak cakap, mana boleh dia betul. Dia sebut kawan dia gini. Saya tanya kawan dia, jumpa dia, dia tanya, betul ke ni? Dia kata hari kedua nak pergi tengok orang sakit tu, dia kata ustaz, dia tak pergi, dia ustaz juga. Dia pun tak pergi, saya yang pergi. Nak tengok betul dia cakap kemarin tu, mati ke tak? Tengok 10 minit mati semua kawan tu. Mati sungguh. Nampak tak? Benar ni akan jadi kurafat lah. Bagaimana main jawapan dia, Allah dia ni siapa? Benar-benar duduk main kat dia. Saya panggil dia kan, saya marah tajuk dia. Macam mana dia tahu lagu tu? Dia kata saya ni nak jumpa orang ingat, tapi dia jadi reti dalam keadaan dalam seminggu 2 reti. Dan saya lah yang buat ayat dia. Semua ustaz-ustaz dia buat tak lega, dia lah yang buat lega. Nampak tak? Bila begitu saya kata macam mana tajuk dia. Dia beritahu sebenarnya mimpi dia tu, saya dapat dia tu. Dia kata mimpi tu dia tanya ke syaitan ke, iblis ke, nabi ke, malaikat ke, jin ke, banyak tu dia tanya. Saya tanya dia, kebetulan tajuk tu baru banyak, saya mau tak erti nak urai ke tak erti lagi. Dia kata yang main tu apa? Dia kata orang tu pakai yang mana? Pakai ni dia kata kali pertama orang tu main pakai kala kuning, kali kedua orang tu pakai kala oranye. Nampak tak? Bila kita tengok, bila kita semak balik kenapa Nabi tak suka pakai kala kuning dan kala oranye, ada 3 kala kemudian Nabi tak suka hari ini pakai gini. Rupanya ni sedikit ilmu. Kita jangan kata mimpi itu mainan tidur ataupun merapu ataupun tidur tak kena sunatnya. Mimpi itu memberi jawapan. Nabi main berbelah jenis, berbelah cara nak kenal dia lagu mana. Sedikit saya pun tak tahu semua. Sedikit itu saya nak beritahu. Bila main dalam mimpi, kalau orang tu tubuh manusia pakai serban, kalau main mimpi pakai baju kuning, elok semua, itu adalah jin ataupun syaitan. Walaupun dia bawa ilmu itu ilmu agama. Ni saya sebut dia jangan percaya lagi. Pergi rojok dulu dekat jangan pakai mimpi tu. Jangan percaya lagi. Takut salah. Boleh kan? Kedua, dia kata main dalam 3 tu, dia juga pakai baju oranye. Samping baju oranye. Saya kata oranye itu adalah iblis.
Allah tidak akan mengizinkan malaikat main dalam mimpi ataupun roh wali main dalam mimpi ataupun kadang orang syahid main dalam mimpi. Tidak kali-kali pakai color orange dan juga kuning. Nampak? Allah tidak akan bagi. Allah akan bagi kepada syaitan dan juga iblis pakai gitu. Bila saya mau balik, kenapa Nabi tak suka color orange dengan kuning? Baru dapat jawapan dalam mimpi. Dalam mimpi sebenarnya alamnya tahu. Nampak tak? Kita pakai nampak tak apa. Tapi bila jawapan itu, mula lepas tu saya tengok. Rupa-rupanya nampak tak? Saya jumpa di masjid Semua Jaya. Dia sudah dia semayang ni. Tengok perbuatan dia sebab apa? Raut muka, perbuatan. Bila tak ikut sunnah, tahu hati dia guna. Walaupun hati tak dipegang keras ataupun lembut. Bila semayang, Allahu Akbar. Masa bangun dia bersujud, Allahu Akbar. Di tangan ni letak. Dia pattern lain sikit. Saya pun tak banyak kata soft ke kata soft tak kerti. Kemudian bila semayang sampai ke siratul sampai ke ayat yang tengah saya tak kerti lah ayat mana. Toi. Saya tak berani duduk depan tu. Pergi tengok memang tengok dia. Toi. Maknanya baik macam ada orang apa? Baik. Saya ambil gambar dalam ni dalam tu. Saya ambil gambar. Orang dia tak kenal. Tak kenal. Tapi begitu maknanya nampak tak? Dia orang yang kasyaf tapi dia tak sufi. Dia maknanya ilmu yang syaitan bawa main kat dia. Dia ikut, dia kosong tapi dia akan bawa roh Datuk pergi ke alam jin. Nampak tak? Tajuk ni tajuk roh sukar bicara. Sebagai mukadimah saya sebut begitu. Baik kan? Untuk itu bila masuk dalam fawaidul musallin, neraka wail ataupun seksa dikenakan ke atas orang yang solat tidak khusyuk ini bersangkut banyak soalan yang orang timbulkan. Kenapa semayang tak khusyuk? Dan duk tarik main khusyuk tak main. Dan berdoa dulu sampai kelar tak boleh lagi. Walaupun berdoa pun tak lagi. Saya buat kesimpulan kata tahun ni dalam beberapa bulan sudah Profesor Dr. Harudin main di Politeknik Kulit dengan Islam semua ini doa untuk melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin melihat kita beramal dan kawan saya pun tengok beramal 300 kali selawat ke 1000 ada yang buat lebih pada tu. Buat sampai lah ni banyak bulan dah Rasulullah tak main lagi pun. Yang saya bertemu dalam 15 orang yang saya tip tak main lagi. Dan mimpi pun tak Rasulullah tak main pun. Nampak tak main pun. Kemudian saya kata sebenarnya untuk tajuk nak lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan nanti doa. Doa itu satu ibadah. Tetapi amalan itu Allah akan tengok ibadah kita, amalan kita bila lulus ataupun bila menyuruh untuk pergi walaupun tak lulus lulus dah, Allah akan kirimkan roh baginda ataupun baginda sendiri dalam saya tak tahu kata tidak ada malaikat main sendiri tak tindakan. Tapi bila Rasulullah main tu kadang-kadang orang tak berdoa pun. Dan selalu bila kadang-kadang saya jumpa bila Rasulullah main dalam mimpi ni kadang-kadang orang tak berdoa pun. Dan berdoa ya Allah aku tak mampu jumpa dengan baginda Rasulullah. Aku buat sunat-sunat ni sikit, sunat-sunat aku buat sikit aja. Orang yang tak mau jumpa ni selalunya jumpa. Orang yang nak jumpa sangat jangan jumpa. Ya. Walaupun dia berdoa, maknanya itu perbuatan dia. Kalau roh kita bersih menuju ke suci ataupun bersih ataupun sungguh-sungguh ya Allah aku tak mau seksa gini Allah akan ketemukan dengan tajuk dan naluri kita ataupun batin kita nak pergi betul Allah akan ketemu dengan orang sebegini. Ini saya sebut ramai ni kita fikir benda ni tak nampak, roh-roh ni tak nampak, tapi kita nak beramal tu supaya macam mana nak gitu. Baik, banyak ahli sufi bukan dalam buku baca Allah takdir saya jumpa dalam buku. Dan saya dulu sendiri pun macam-macam buang masa cukup banyak tinggal semayang pun cerita bukan bulan-bulan betul-betul kan. Jadi bila wali-wali ni atau sufi ni ciri-ciri dia tu kita kenal bila dia marah kadang-kadang dia sejuk kaki dia pun marah sikit tapi sampai 2 hari dah tak boleh buat macam nampak tak? Nak buat kerja tak boleh kadang-kadang tutup buku kan banyak tutup tapi dia pun tak tahu tak boleh tapi ciri-ciri dia bila dia kata betul di gurun ada seorang dia tak makan barang Yahudi. Tapi bila kita pergi duduk depan dia, kita nak tanya saya ni ada masalah apa. Ada masalah dia ataupun apa lagi tak ada nak tanya lagi. Allah bagilah jawapan. Dia kata kamu ni dia orang semua. Saya kenal kita juga depan dia orang semua. Saya cukup syukur. Tak ada aku nak tanya lagi dia kata maknanya Allah gunakan lidah mulut dia untuk diri. Saya menangis. Balik so bagi tak mau ajar apa-apa. Dia kita tak agak lah Korea.
lagu dia. Kadang-kadang bila kuliah ramai balik orang ustaz banyak sedap dalam tu ni tengok kena apa ramai. Nampak tak? Bila kena lagu tu tengok, oh sungguh. Jadi bila tengok panjang cerita ramai yang menasihatkan supaya makan barang Yahudi ini selain rokok tentu lah. Rokok tentu lah. Kalau siapa nak tobat, nak nasuhah ataupun nak bersih diri, berisap rokok ni jangan isap dulu. Isap dulu targetlah 3 bulan, dia kata ke 30 tahun isap dulu. Sampai hujung orang mati baru main sejuk. Jangan makan barangan Yahudi. Sebab bila kita makan barangan Yahudi ini, roh kita, batin kita khusyuk nak main tak boleh. Sebab apa? Sebab contoh, saya bagi contoh. Orang yang solat bila pakai perfume ataupun alat wangi, Avon, demam merah, kan? Anak kita dulu Avon. Avon ini ialah satu daripada barangan Yahudi. Bila kita solat pakai barang Yahudi yang Allah murka dan juga Allah laknat, kita pakai hak mereka dalam solat, malaikat tak main. Malaikat yang mau main. Tapi malaikat yang mau rahmat tu tak mau main. Kita khusyuk ni malaikat yang mau main. Nampak tak? Jadi bila malaikat tak main, kita jenuh buat. Kita tak faham, kita pasal solat tu okey dah, mereka kata dulu dah. Tapi seksa menanti. Sebab Nabi sebut dah di akhir zaman ni mati yang untuk syurga sikit, dia guni. Kita akan dengar tajuk itu. Nampak tak? Kemudian bila kita makan barangan Yahudi ini lagi kotor. Walaupun kita makan berdoa ataupun bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita baca doa dekat makanan apa? Contohnya KFC, McDonald. Kan kita makan dah. Kita makan benda-benda ini. Benda itu barangan yang hukum Yahudi. Walaupun dicop dekat kotak dia ataupun dekat plastik dia, cop itu daripada jakim halal. Betul kan? Yang ni yang saya kenal minggu sudah. Saya kata Ustaz, tak kuala Ustaz, saya minta orang tu soalan ni. Saya kenal ayat tu balik, dia ingat yang lemah sangat pun adik-adik juga. Nampak tak? Saya kenal tu, saya balik-balik lemah, dia bincang tu lah, sekarang nak bertajuk ni, dia mesti lah dia buat nak sekedar apa, happy, sekan. Betul lah. Balik-balik orang buat dia tiang lah. Dia kata Nabi kenal lah tajuk ni. Oh juga. Nampak? Nabi kenal lah tajuk ni bila Nabi nak buat hukum Islam. Banyak kain muka ni ialah kumpulan Yahudi. Bila Nabi baca kemok dekat tepi gerai apa nama ni Yahudi buat barangan lucik semua ni. Nabi baca tu nak buat sistem perdagangan Islam. Dia buat main rokok kemok Nabi buat mula start tu. Habis Nabi buat dekat lain. Nampak tak? Start zaman Nabi tu kenal lah. Jadi bila saya nak jemput dia siapa ni? Siapa ni? Nak pasang ni? Jadi malam ni saya bawa seorang tetamu. Nak tunjuk gambar ni lama juga, saya tak tahu macam. Jadi tetamu kita ini yang saya kenal dia agak lama juga. Dia adalah Yahudi, perempuan. Nak tengok tak? Tak mau. Komen tuan tubuh. Jadi saya nak dia tajuk ni cuba rinci saja pun tengok bila didedahkan dengan barang Yahudi. Ya Allah, tak ternilai pasal lebih banyak sangat makan dah. Walaupun saya tak jangan makan orang Yahudi, saya makan dah. Duk cari, dia pilih kenal lagi. Tengok dia pilih kenal lagi. Terkenal, tengok dia pilih terkenal, Allah akan maafkan. Sebab kita tengah duk belajar terkenal. Tapi kalau dah tahu dah duk balas lagi, tahu dah duk makan lagi, Rabi'atul Adawiyah bertobat. Bila bertobat, suci lah. Tiba-tiba kenal lagi kafarah ataupun kifarat dia. Rabi'atul Adawiyah. Kifarat tu kenal apa? Maknanya duduk di hujung kampung, makan ikan, makan pucuk kayu, tangkap dia, orang kutuk dia, orang kata dia zina, dia ni tak mau menyanyi, raja nak buat dia begini. Sepatutnya tobat dah bersih lah, habis lah. Tapi belum lagi, kafarah kena lagi ikut di belakang. Bila taubat itu nak jadi suci, mesti kena kafarah, kena denda di belakang, kena saman di belakang. Kita boleh kena api, kita kena sungguh-sungguh. Solat kita kira balik mana yang khusyuk, mana tak khusyuk semua. Dia sebut, dia sengaja sebut, dia takut lagi Allah kata, tak peringat kat depan ni masjid aku pergi hang. Dia peringat kali jangan ada tutup dalam daripada macam. Ni saya habaq lah. Dia kata Ustaz, main tak habaq lah. Kena. Saya kata tanya 10 orang. 9 Ustaz kata semayang kena kotor. Walaupun lagi tak ada, tapi nanti dia bila mulut, seorang kata ada. Ada juga seorang kata tak perlu kotor.
Nampak tak? Jadi kesimpulan sebuahnya kena. Kemudian kita dapat jawapan, kita tawasul ataupun istikharah atau buka Quran dengan teknik cara sunnah Nabi, kita akan dapat jawapan yang diwajib kena betul. Nampak tak? Dr. Hasan, Dr. Profesor, adik Dr. Hasan Din Al-Hafiz, begitu dia mulai waktu di seminar pun begitu dia. Jadi kita boleh rujuk pada mana-mana tuan guru nak sembah amal ibadat kita lulus ataupun tidak. Saya ulang lagi ya. Nak sembah amal ibadat kita lulus ataupun tak lulus di sisi Allah, carilah guru yang mursyid, yang warak serta sufi. Jangan warak saja, jangan suku saja. Kadang-kadang tak sufi Allah tak bagi laduni, tak main. Jadi kita masa lagu banyaknya guru-guru atau ustaz kata sabarlah, kali dia kata hari dengan bini lagi bini sabarlah, ujian. Bukan itu bala. Siapa yang kena bala, dia kena bala tidak ada pahala. Orang kena ujian lepas tu dapat pahala. Nampak tak macam orang duduk lebih kena 36 saya ketua lemari, waktu tu dia tak dapat pahala. Nampak tak? Tak dapat pahala pasal kafarah ataupun musibah. Kalau orang duduk pergi kat Allah yang baru dah sufi ni, nak pergi Allah dosa banyak belakang, tobat ada yang mantap belakang. Kalau belum usah naik kan, belaga traffic light, belaga kereta, belaga apa-apa, kena tu alhamdulillah belok sikit pahala, belok lagi dosa, alhamdulillah kena tu dapat pahala, dosa belok dapat pahala, dosa belok. Nampak tak? Sebab tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata 40 kena tobat. Kalau 40 naik 50, 60 lambat tak ada. Baik. Sila weh. Lagi nampak? Kita muslimat. Nak duduk sebelah belum. Ni sikit, lagi benda mesin ni sikit. Lagi dekat teman-teman main sikit sebelah tenang, dekat sini membuat. Boleh tak? Ini nanti kita nak masuk slide. Jadi saya nak sama majlis ni dia dekat tahun ni dia ni orang Cina Yahudi berlambak dari Filipina. Singapura mana kita dengar Cina Yahudi. Dan ini sebab Cina Yahudi cikgu mama pada tu kita dengar sebut dia Yahudi. Saya kata orang ada main minta izin lah, kan? Lagi dia kenal lah. Daripada Cina main sini, kemudian beroperasi di sini, kemudian balik itu keturunan Yahudi. Jadi petang pun Yahudi juga. Jadi benar ni saya kopi lah tempat-tempat benar lagi ni. Kita tengok lah. Isya kan? Isya. Jemput semua azan. Kita lagi. Lepas azan kita sambung. Azan. Memang depan sikit. Nampak tak? Slot tu banyak tak tahu. Nanti aku nak tunjuk. Nanti orang tu rezeki kita 2 hari tak habis.